Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adakah dengan ini Azam Baki akan dipecat oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim? Wow, ini satu pendedahan dan ini satu kenyataan yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila sekali lagi Azam Baki dibongkar beberapa perkara atau rahasia besar, saham Azam Baki disorot lagi, Perdana Menteri didesak bertindak. Adakah dengan ini Anwar Ibrahim akan memecat Azam Baki? Persoalan ini sangat besar, persoalan ini sangat berat untuk kita jawab. Terpulanglah kepada Anwar Ibrahim. Jadi sekarang ini apa isunya? Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sekali lagi menjadi perhatian berhubung portfolio pegangan sahamnya. Isu yang sebelum ini pernah menyebabkan Pakatan Harapan menyertai gesaan supaya beliau disingkirkan daripada jawatan Ketua Pencegah Rasuah Malaysia. Laporan Bloomberg hari ini mendedahkan Azam Baki memiliki 17,7 juta saham dalam syarikat perkhidmatan kewangan Velocity Capital Partners Berhad bersamaan kira-kira pegangan 1,7%. Malaysia kini mengesahkan laporan tersebut melalui rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Nilai saham tersebut hampir RM800,000 pada pembukaan dagangan hari ini, jauh melebihi had yang dikenakan kepada penjawat awam yang tidak dibenarkan melebihi lebih RM100,000 saham dalam mana-mana satu syarikat. Tidak jelas bila Azam memperoleh saham tersebut. Namun semakan terhadap sejarah harga saham Velocity Capital Partners di Bursa Malaysia menunjukkan nilainya relatif tidak berubah sejak Ogos 2022 pada sekitar RM0,045 sesaham dan pernah memuncak hampir RM1,50 sesaham pada April 2019. Azam enggan mengulas ketika dihubungi Malaysia kini. Sebelum ini, pada hujung tahun 2021, Ketua Pesuruhjaya SPRM itu turut menjadi perhatian berhubung pemilikan 1.930.000 saham Gates Global Berhad, dulunya KBES Berhad, pada 30 April 2015 bernilai kira-kira RM772.000 ketika itu. Pegangan sahamnya dalam Gates Global Berhad berkurangan kepada 1.029.500 pada 31 Mac 2016 bernilai sekitar RM340.000. Dia juga memiliki 2.156.000 waren dalam Excel Force MSC Berhad pada Mac 2016. Peraturan had pembelian saham RM100.000 bagi penjawat awam telah pun berkuat kuasa ketika itu. Pada Januari 2022, Azam berkata dia telah memaklumkan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM bahawa saham tersebut dibeli oleh adiknya yang meminjam namanya dan dia yakin tidak melakukan segala kesalahan. Penjelasan itu mencetuskan siasatan Suruhanjaya Security yang akhirnya mendapati tiada bukti perdagangan proksi kerana Azam mempunyai kawalan ke atas akaun dagangannya sendiri. Pada 20 Januari 2022, Ketua Pembangkang ketika itu Anwar Ibrahim berjanji akan membangkitkan perkara tersebut dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ini selepas pemuda PKR menyerahkan memorandum kepadanya yang antara lain menggesa Ketua SPRM mengisytiharkan aset mereka. Namun sejak menjadi Perdana Menteri pada November 2022, Anwar menjadi penyokong kuat Azam Baki malah menegaskan peneraju SPRM itu satu-satunya individu yang berani mengambil tindakan terhadap pemimpin rasuah. Anwar juga telah melanjutkan kontrak Azam sebagai Ketua SPRM sebanyak 3 kali selepas usia persaraan. Kontrak semasa Azam Baki dijadual tamat pada 12 Mei 2026 dan dia memberi bayangan akan bersara sepenuhnya.
Selepas laporan Bloomberg hari ini diterbitkan, ahli Parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim berpendapat Anwar perlu merehatkan ketua SPRM itu sekarang. Kerana ada perkembangan baru, ada fakta baru, ada evidence dan keterangan baru. Maka Perdana Menteri Anwar Ibrahim patut mengarahkan Azam Baki bercuti atau kontraknya ditamatkan segera supaya satu siasatan baru oleh SPRM dan atau polis terhadap Azam Baki. Tiada pilihan lain jika Perdana Menteri Anwar jujur untuk memerangi rasuah dan salah guna kuasa ke akar umbi, kata Hasan kepada Malaysia Kini. Ahli Parlimen PKR yang lantang bersuara untuk itu berkata Anwar sedia maklum mengenai dakwaan terhadap Azam dan sokongan berterusan terhadap ketua SPRM itu telah menjejaskan kredibiliti kerajaan dalam usaha memerangi rasuah, kata beliau lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah Anwar Ibrahim akan memecat Azam Baki? Sama-samalah kita nantikan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar kepada Anda semua untuk penyelesaian masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diputuskan terkini keputusan rasmi dan muktamad Isa Samad serta-merta dimasukkan ke penjara hari ini. Ada orang mula menulis di laman Facebook, mereka menyeru satu nama, yaitu Akmal Saleh. Kenapa? Sebab mungkin Akmal Saleh pernah memperjuangkan Najib. Kali ini pula Isa Samad. Isa Samad juga antara orang kuat UMNO satu ketika dahulu. Dan Isa Samad kini dipenjarakan bermula hari ini. Adakah ini satu konspirasi atau memang betul-betul memang bersalah? Tapi aku percaya keputusan mahkamah adalah keputusan yang muktamad. Keputusan mahkamah adalah keputusan yang betul. Keputusan hakim adalah keputusan yang luar biasa. Dan penghakiman terhadap Isa Samad sudah dilalui, sudah menjalani semua proses yang sepatutnya. Tinggal satu saja yang belum lagi mula masuk penjara, yaitu Rosmah Mansur. Bekas naib Presiden UMNO Isa Samad akan mula menjalani hukuman penjara hari ini selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan rasuah dan hukuman penjara terhadapnya pagi tadi. Bekas pengerusi Felda itu sebelum ini disabitkan kesalahan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2021 dan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun serta denda 15,45 juta ringgit. Dia kemudian dibebaskan sepenuhnya oleh Mahkamah Rayuan pada tahun 2024. Hari ini, panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Nordin Hasan membenarkan rayuan pendakwaan terhadap pembebasan Isa selepas mendapati Mahkamah Rayuan tidak sepatutnya mengganggu dapatan Mahkamah Tinggi. Panel itu seterusnya mengeluarkan waran komital terhadap Isa dan memerintahkan dia dihantar ke penjara.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah bekas pemimpin kedua besar dalam UMNO yang dipenjarakan kerana kes membabitkan rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah yang akan berlaku selepas ini? Adakah para pemimpin UMNO akan sekali lagi bising meminta keluar daripada kerajaan perpaduan gara-gara tidak puas hati pemimpin-pemimpin UMNO mula masuk dalam penjara? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku berdoalah supaya segala kebenaran, segala ketentuan dan semua perkara yang benar akan dapat diperjuangkan. Kekalkan terus kerajaan perpaduan ini supaya lebih ramai yang akan didedahkan dan didakwa. Kita tengok sekarang SPRM begitu pantas, begitu bagus dalam menjalankan tugas. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.